أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Surah An-Nur Seksyen 20 Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurniaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, juga sebagaimana yang kita sama-sama mengaminkan doa Tuan Imam sebentar tadi, bahawasanya bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ruang dan peluang lagi untuk kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga kita terus menerus
hidup dalam keadaan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentaati segala perintahnya dan juga meninggalkan segala larangannya insya-Allah taala. Dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah bil khair wal lutfi wal afiyah insya-Allah. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara yang dianjurkan ataupun yang diperintahkan sebenar-benarnya untuk kita dalam kehidupan kita di dunia ini adalah kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ianya perintah. Kalau kita dengar salah satu daripada ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada baginda Nabi Musa alaihi salam ketika mana peristiwa itu yang berlaku di Bukit Turusina, iaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan hijabnya dan baginda Nabi Musa alaihi salam dapat mendengar kalamnya Allah taala yang qadim, yang sedia ada, tersingkap hijab, dan Allah taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Apa terjemahan daripada ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala beritahu, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Masya-Allah. Jadi jelas ayat ini tu antara lain ayat yang difirmankan ada di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada baginda Nabi Musa alaihi salam pada peristiwa di Bukit Tursina, yang mana baginda Nabi Musa dapat mendengar kalam Allah yang sedia ada. Jadi dapatlah kita simpulkan bahawasanya mengingati Allah Ta'ala itu adalah salah satu, bahkan ianya merupakan satu perkara yang sangat penting. Sebab itu ulama-ulama kita, ulama-ulama kita khususnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, bantu tolong susun untuk kita, umat Islam ini, untuk dapat beramal dengan zikir-zikir. Jadi zikir-zikir ini dikumpulkan. Tu yang ada kadang-kadang kita dengar yang dinamakan sebagai ratib, ada yang kadang kita biasa dengar sebagai hizib. Kalau ratib, ada ratib al-Haddad, ratibul Attas, hizib Bahar, hizib Nasr, wirid Imam An-Nawawi, wirid Syekh Abu Bakar bin Salim dan sebagainya. Biasa kita dengar yang disusun oleh para alim ulama kita agar kita dapat menjunjung titah perintah Allah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan kadar sebanyak-banyaknya. Kenapa disebut kadar sebanyak-banyaknya? Sebab ada disebut di dalam Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan rojok di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan juga ayat 42, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikra katsira, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah, yakni dengan menyebut nama Allah. Ada orang dia tak bagi zikir Allah. Ni ayat ni kita nak letak mana? Tu. Jadi pagi-pagi ni tuan-tuan, tuan-tuan belum breakfast, tak kena kopi lagi, mengantuk, teh tak kena, tekak pun kering, gitu. Jadi dapat satu, kita sarapan dulu, sarapan ilmu dulu. Ada ke tidak? Ada kata sebut nama Allah. Apa dia? Tadi yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
Hei orang-orang beriman, berzikirlah, yakni dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ada lagi tambahan, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan juga petang. Tuan-tuan perasan tak ulama-ulama kita susun? Jangan kata bid'ah pula. Oh ni mari mana ni? Ratib Haddad, Ratib Attas, Hizib Bahar, Hizib Nasr. Mari mana? Mari Quran lah. Tak ada sebut pun nama-nama tu. Kadang-kadang kalau kita dengar mereka yang tak setuju ni, ada pelekeh-lekehnya. Dia kata Al-Attas lah, Al-Bawah lah. Pandai-pandai, jangan jahat mulut sangat. Disandarkan kepada apa dia? Disandarkan kepada yang susun. Tapi asal muasal zikir-zikir ni daripada mana, Tuan Haji? Asal muasal zikir-zikir ni daripada mana? Al-Quran dan juga hadis, Tuan Imam. Asal muasal. Jadi disandarkan pada yang susun, bukan makna yang direka, tidak, disusun. Nama pun susun. Contoh kalau orang tanya apa makna hizib, kalau daripada dia ni, daripada suku kata hizbun, maksud kumpulan, golongan, pasukan. Tapi kalau kita tengok daripada lafaz dan susunan daripada hizib, jadi yang kita baca ianya adalah satu kumpulan wirid. Kumpulan apa tadi kita mula-mula sebut? Kan hizib ni kumpulan, golongan atau pasukan. Tapi kalau kita tengok daripada sudut yang kita baca, kan, yang kita baca contohnya, ianya merupakan satu kumpulan ataupun himpunan wirid-wirid daripada asalnya daripada Al-Quran Al-Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang digunakan untuk apa dia? Memohon pertolongan kepada Allah untuk urusan dunia maupun urusan akhirat sebentar lagi. Baik. Jadi galakan untuk berzikir ni ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tadi saya sebut Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Ada lagi tak? Ada surah Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum. Biasa kita dengar. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, yakni Allah, nescaya aku, yakni Allah, ingatlah pula kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Tu. Jadi orang yang ingat kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala ingat kepada dia. Masya Allah, tabarakallah. Dia makna ingat di sini bukan Tuhan tak tahu, Tuhan tahu belaka. Cuma orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dia ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Sebab itu yang dikejar oleh kita pada hakikatnya adalah kedudukan ataupun maqam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi makhluk. Nampak? Kemudian ada lagi surah Al-Insan ayat 25. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ni pun nak terang tentang pagi petang juga. Biasakan kita baca Wirdul Latif, betul? Apa nama, Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas. Ada yang baca pagi, ada yang baca petang, ada yang dibaca pagi dan juga petang. Mai mana mu ni? Jadi ada wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Surah apa tadi?
Ahmad, Al-Insan 25. Tu. Apa terjemahan dia? Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar pada waktu pagi dan juga petang. Masya Allah. Ada dah 1, 2, 3. Oi, banyak lagi. Jadi itu secara umum, secara umum, dan juga secara khusus juga, sebab disebutkan di dalam tafsir yang dimaksudkan ada waktu yang khusus pada pagi dan juga petang. Yang umum macam tadi kita sebut wadhkuruni azkurkum. Adapun faedah alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Yang ni faedah pula apa kita dapat. Jangan kata tak ada faedah. Pasal Allah Ta'ala sebut surah Ar-Ra'd ayat 28. Tadi kita baca Ar-Ra'd ayat 28, iaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu tadi, wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka, siapa tu? Orang yang beriman. Jadi kait orang beriman ini dengan zikir ini, dengan dia mengingati Allah Ta'ala ni saling kait mengait. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka itu orang yang beriman menjadi tenteram, tenang. Dengan apa? Bi dzikrillah, dengan mengingati Allah Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah Ta'ala hati menjadi tenang tenteram. Subhanallah. Sebab itu anjuran-anjuran, susunan-susunan yang disusun oleh para alim ulama kita berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, termasuk juga dengan salawat, termasuk juga dengan doa munajat. Itu semua apa tujuan dia? Agar hati kita senantiasa menjadi tenang, agar senantiasa hati kita dalam keadaan tenteram. Juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sebutkan, bahawa orang yang berzikir ini, mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Apa dimaksudkan daripada hadis ini yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu? Orang yang berzikir kepada Allah, perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Tuan-tuan perasan tak bila disebut barang siapa yang berzikir kepada Allah hatinya hidup, barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah hatinya mati. Itu sebenarnya diambil daripada hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi kadang kita dengar kalam-kalam ulama itu sebenarnya disaring daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Cuma kita je tak perasan. Saya bagi satu contoh. Biasa kadang-kadang orang tolak perkataan ni sebab dia kata bukan hadis. Dia kata, biasa kita dengar awaluddin ma'rifatullah. Betul tak? Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah Ta'ala. Ada puak kata ni bukan hadis, kita tak boleh pakai. Okey. Tapi siapa yang tuturkan kata-kata ni ji? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang beliau tuturkan ini tak boleh pakai ke? Dengar ayat Quran ni, dengar ayat Al-Quran ni. Fas'alu
Bukan, bukan. Ayat Quran ini iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tentang fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ni dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Nanti tuan-tuan rujuk. Jadi saya bagikan kepada tuan-tuan ni ayat Quran dia surah mana, ayat mana, nanti tuan-tuan boleh rujuk. Jadi kita sebutkan ni dia ada sandaran. Ayat Al-Quran yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Jadi kalam tadi yang kita dengar awaluddin ma'rifatullah itu bertepatan, ya, bertepatan dengan ayat Al-Quran yang kita dengar tadi. Maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nampak? Baik. Itu antara lain. Jadi kita dengar, seperti orang yang seperti umpama orang hidup dan orang mati. Memang ada disebut. Di situ. Baik. Yang ni yang pun kita tak nak. Disebutkan, ya, dalam surah Taha, ya, ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi yang ni terjemahan dia, barang siapa yang berpaling dari mengingati aku, makna dia tidak ingat langsung kepada Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami hidupkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Jadi kita tak nak, kita tak nak dalam keadaan tersebut. Maka mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu antara lain yang diajar kepada kita. Jadi disusun oleh para ulama kita agar apa dia? Kita dapat mendisiplinkan diri kita. Betul tak? Kita pergi kerja ada jadual tak? Biasalah orang kerja pejabat lah ni cerita orang kerja pejabat. Kalau orang kerja sendiri pun dia ada waktu-waktu dia. Tapi kita sebutlah secara umumnya. Kalau orang kerja pejabat ke dan sebagainya, dia ada waktu-waktu dia. Jadi sama juga dengan kita. Apabila kita menjadualkan diri kita untuk mengingati akan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebut pagi dan juga petang. Kerana apa? Kerana ianya sebenarnya adalah anjuran daripada agama kita sendiri. Bahkan Nabi sendiri SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mafhumnya, maksudnya, yang mana baginda Nabi telah bersabda SAW, bagiku, kata Nabi SAW, duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala sejak solat subuh hingga terbit matahari. Kata Nabi SAW, maksudnya lebih aku senangi, lebih afdal daripada membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Ismail alaihissalam. Dalam satu lagi riwayat itu sebut pagi, riwayat yang lain sebut tentang petang pula. Dan bagiku, kata Nabi SAW, mafhumnya duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala sejak asr hingga terbenam matahari, lebih aku senangi, yakni lebih afdal dari membebaskan 4 orang hamba. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.
Baik. Jadi secara umumnya zikir itu terbahagi kepada dua. Bahkan ada ulama bahagikan kepada tiga. Yang bahagi kepada dua ni umumlah, tapi nak merangkumi semua disebut tiga. Yang pertama zikir hati sahaja. Maknanya disebut sebagai salah satu daripada zikir bentuk yang paling tinggi dan yang paling agung. Yakni dia memikirkan, merenungi keagungan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, kerajaan Allah Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ulama menyebutkan, contohnya Imam Qadil Iyad menyebutkan perkara ini berdasarkan hadis daripada Nabi SAW, khairul zikril khafi. Sebaik-baik zikir itu yang tersembunyi. Maksud tersembunyi di dalam hati. Juga yang dimaksudkan zikir dengan hati ini selain daripada memikirkan, merenungi keagungan kebesaran kerajaan, tanda-tanda kekuasaan Allah, juga disebutkan berzikir kepada Allah di dalam hati, dalam merenungi tentang perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni mentaati apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di situ. Adapun zikir dengan lisan, yakni dia menggunakan lidah dia untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma ulama dia bahas begini. Ada yang mengatakan bahagi kepada dua saja. Namun ada ulama menyatakan terbahagi kepada tiga, iaitu zikir yang mana dia berzikir dengan lidah dia dan juga mengingati Allah Ta'ala di dalam hati dia. Sebab tu pembahagian dia ada juga ulama yang membahagikan kepada tiga. Sebab ada orang yang berzikir dengan lisan sahaja, namun hatinya masih lalai daripada mengingati Allah Ta'ala. Maka bagaimana? Maka para ulama menyebutkan ianya lebih baiklah daripada kalau dia tak ingat Allah Ta'ala, dia tak sebut Allah Ta'ala sama sekali. Nampak tak? Ataupun bercakap perkara-perkara yang tak ada faedah sama sekali. Eloklah dia sebut zikir Allah ke subhanallah dan sebagainya. Jadi saya serulah kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, janganlah terperangkap ataupun terpengaruh dengan mereka-mereka yang mengatakan tak boleh zikir Allah, Allah, Allah tu. Sebab banyak ada ayat-ayat Quran yang kita sebut tadi, antaranya Al-Ahzab 41, 42 tu. Ar-Ra'du ayat 28, dan ayat yang paling jelas sekali kalau dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Isra ayat 110. Ayat apa? Al-Isra ayat 110. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Qulidullah awidur rahman. Serulah nama Allah dan serulah nama Ar-Rahman. Bila sebut seru dengan makna apa bang? Sebut, panggil, sebut, panggil. Jadi tidak ada isu sama sekali. Kalau dia kata tak ada hadis, yang tu ayat Al-Quran tadi kita bagi tu tak cukup lagi ke? Nampak tak? Sebenarnya hadis tu ada, banyak aja, tak jumpa barangkali. Di situ. Jadi tidak ada apa-apa isu sebenarnya, melainkan orang yang tidak dikurniakan Allah Ta'ala akal faham. Kalau dia dikurniakan akal, boleh beza, dia boleh tahu beza baik dengan buruk. Sebab itu takrif akal. Apatah lagi faham. Faham ni satu kurniaan daripada Allah. Ilmu tu bukan didasari dengan sekeping kertas menunjukkan orang ni sekian gelaran, tidak. Ilmu tu, ilmu tu cahaya tuan-tuan, cahaya.
akan menerangi hati seseorang yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, yang mana cahaya tersebut, ya, ilmu tersebut, ya, Nabi sendiri dah berikan satu indikator ataupun kayu ukur. Kalau betul dia ni benar perjalanan dia, benarlah, sebab benarlah kefahaman dia. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia baik, Allah Ta'ala bagi dia faham ilmu agama. Mafhum mukhalafah, keterbalikan daripada hadis ini yang kita takut. Barang siapa yang Allah nak bagi dia jahat, Allah bagi dia tak faham, tak reti ilmu agama, walau dia ada PhD sekalipun. Bukan salah PhD, bagus, PhD itu bagus, bagus sangat. Tapi disebabkan dia nak memesongkan pemikiran orang, menyesatkan orang, maka menjadi sesuatu yang tidak baik, sangat-sangat tidak baik. Menggunakan apa yang Allah kurniakan itu dengan ilmu yang salah, maka membawa orang kepada perkara yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Baik, kembali kepada tadi, ya. Yang kedua, tadi kita kata zikir lisan sahaja, dia tak ingat Allah Ta'ala sama sekali, better lah daripada dia cakap sesuatu yang tak elok dan tidak bermanfaat. Bagaimana pula dengan zikir hati? Ianya satu zikir yang tersembunyi, nama pun tempat letaknya di hati. Ada kalanya tak nampak langsung lidahnya bergerak, bergetar sama sekali, kan? Senyap je, nampak dia macam tak ada apa pun, tapi di dalam hatinya ingat kepada Allah Ta'ala sokmo. Allah, 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 Allah. Tiap degupan jantungnya, ya, tiap denyutan nadinya, tiap kerlipan matanya, ya, dalam keadaan dia yang tadi disebutkan, kita sebut, ya, senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Dia ni orang beriman, hati dia tenteram dalam keadaan dia mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa. Jadi dia ni zikir yang tersembunyi dan dia lebih utama daripada zikir lisan semata-mata. Kalau dia zikir lisan semata-mata lah jadi better than zikir lisan semata-mata. Tadi hujah dia tadi kita sebut berdasarkan hadis juga tadi. Di situ. Ada juga yang berpendapat kalau zikir lisan itu lebih utama kerana ada amal dia, kepergerakan lidah tu. Dia bukan tak ada kira, ya. Kita sebut kan, guna lidah, bergetar lidah itu untuk menyebut nama Allah, mengingati Allah. Bukan tak ada makna pergerakan tu. Ada ulama mengatakan ia lebih utama, mendatangkan tambahan pahala. Ada yang menyebutkan kalau zikir lisan sahaja tetapi hati lalai, maka rugi, kerana amal yang utama adalah yang tersembunyi. Jadi ulama khilaf dekat situ. Ala kulihal, yang penting dianjurkan, disuruh, diperintah untuk kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Situ. Cuma ada yang berpendapat, macam mana malaikat nak mencatat zikir dekat hati? Kadang-kadang kan soalan-soalan timbul. Benda dalam hati, benda yang tersembunyi kan, macam mana nak tahu pula? Di situ. Jadi ulama menyebutkan, contoh Imam Qadi Iyad sebut ada pendapat mengatakan zikir tersebut walaupun di dalam hati tetap dicatat, dan para malaikat tu ada tanda-tanda yang mereka sendiri tahu. Contohnya ulama sebut walaupun zikir hati tu kan benda dalam hati tersembunyi, namun ya cahaya zikir itu dapat dikenal pasti. Masya-Allah, subhanallah. Ada ulama yang berpendapat zikir ya dalam hati ini tidak ada yang mencatat, kerana hanya yang mengetahuinya adalah Allah Ta'ala semata-mata. Ada pendapat begitu sebut. Namun pendapat ini dirumuskan oleh Imam An-Nawawi. Kita ambil pegang Imam Nawawi punya pendapat. Dia kata yang benarnya malaikat catat zikir kita dalam hati pun sekalipun.
Cuma beliau sebut orang yang berzikir dengan lisan dan dengan kehadiran hati, makna dengan hati juga dia berzikir, dengan hati juga dia khusyuk mengingati Allah, lebih utama daripada zikir hati itu sendiri. Mana Imam Nawawi berpendapat walaupun zikir hati saja malaikat catat juga. Adalah tanda-tanda dia. Walaupun tak tahu. Kita mana boleh detect seorang-seorang. Kalau dia dengar, kita dengar dia sebut Allah, 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 malaikat pun catat dengar Allah, Allah, Allah. Jangan kata tak ada makna pula. Kita dah beritahu dalil dia, senang habis cerita. Tapi Imam Nawawi kata benar ada malaikat catat. Tapi dia kuatkan lagi. Dia kata zikir dengan lisan, dengan kehadiran hati lebih utama daripada zikir hati sendiri. Yang ni sempurnalah. Maknanya zikir lisan dan juga hati merupakan zikir yang sempurna. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meletakkan kita dalam keadaan ingat kepadanya. Ingat kepadanya. Juga di dalam hadis yang lain Nabi SAW tadi yang kita sebutkan bagaikan hidup dan mati. Sebenarnya dalam hadis tu ada riwayat yang agak panjang sikit. Mathalul baitil ladzi yuzkarullaha fihi wal baitil ladzi la yuzkaru fihi mathalul hayy wal mayyit. Hadis yang lebih panjang sikit daripada Abu Musa tadi kita sebutkan, Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, perumpamaan rumah yang di mana diadakan zikir kepada Allah dan rumah yang sepi yang tiada zikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Baik. Jadi disebutkan oleh para ulama bahawasanya ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi zikir yang paling utama kata Imam An-Nawawi adalah membaca Al-Quran. Itu yang paling utama. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan dalam hizib-hizib ataupun di dalam ratib-ratib ada tak ayat Al-Quran? Ada Fatihah tu memanglah. Ayat kursi tu memanglah ada. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal itu memang ada. Banyak ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada. Apa lagi? Disuruh baca Al-Ikhlas 3 kali. Ada. Jadi susunan ratib ataupun hizib ni ada terkandungnya ayat-ayat Al-Quran. Tu satu. Yang kemudian zikir-zikir yang lain seperti mana yang biasa kita baca. Kan Nabi suruh baca, betul tak? Pagi-pagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi inilah kalaupun kita dulu tu cucuk vaksin dan sebagainya, ini vaksin ketuhanan kita kena buat pagi-pagi. Kan? Ayat kursi pas mayang, Bismillahilladzi 3 kali. Jangan lupa, jangan lalai, jangan leka. Apa lagi di dalam hizib-hizib ataupun ratib-ratib ada apa? Salawatu 'alan nabi. Selawat kepada Nabi. Anjuran selawat ni sudah barang tentulah dalam Al-Quran tu ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Macam sembahyang Jumaat. Tuan-tuan sembahyang Jumaat semalam, bila khatib baca tu kan, tuan-tuan jangan senyap saja. Perasan tak lepas khatib baca tu kemudian khatib selawat, kita pun boleh selawat. Sebab bila di dalam khutbah ni memang kita tidak boleh bercakap, hukum ni makruh yang bersangatan. Cumanya bila ada anjuran dengan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, boleh kita selawat, boleh. Tak sajeritlah kita selawat, kita dengar cukup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ataupun ikut yang mana
tok khatib duk baca tu, follow, tak ada masalah. Tu boleh dibenarkan. Jadi apa lagi selain daripada ayat Al-Quran, daripada zikir-zikir, daripada solawat yang ada di dalam rotib-rotib ataupun yang ada di dalam hizib-hizib adalah doa. Betul tak? Yang biasa baca dia tahulah ada doa dekat dalam dia. Jadi rotib-rotib ataupun hizib-hizibnya merangkumi, meliputi semua bentuk zikir doa ada. Betul tak? Ada ayat Al-Qurannya, ya, ada zikir-zikirnya, ada solawat-solawatnya, dan ada apa dia? Doa. Banyak doa dekat dalam tu. Jadi apabila orang faham perkara ni, adakah dia akan apa lagi? Membida'ahkan amalan-amalan ini? Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Tidak. Pasal dia sudah tahu, pasal dia sudah reti. The more you learn, the less you argue. Lagi banyak kita belajar, lagi kurang kita bertelagah. Bahkan tak bertelagah langsung, sebab kita dah reti. Oh, ini puncanya, ambil mana ambilan dia, sandaran dia. Tak mudah-mudah kita nak, ya, mengatakan sesuatu amalan itu tidak ada sandaran. Dalam bahasa orang kita, nanti-nanti malu Allah sendiri. Faham tuan-tuan? Malu Allah sendiri tuan-tuan, puak-puak ni. Jadi kita minta kepada Allah, janganlah kita berada dalam ataupun menjadi dalam golongan yang mengajak orang supaya tinggalkan zikir, tinggalkan doa. Lepas semayang, tunggu Ustaz. Kalau kita dah terpaksa ada hajat nak pergi, dah lambat pergi kerja ke, nak terbuang air kecil, terbuang air besar ke, terlupa mandi wajib ke, nak kena semayang mandi balik kat rumah ke, nak kena semayang balik ke, ikutlah. Jangan cepat sangat, sebab kita tidak ada berhajat kepada Allah Ta'ala. Ya, kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Jangan tinggal kod macam mana nak kena cepat, nak kena jadi Ultraman cepat-cepat, pung, dia nak caw, nak cepat. Kurang-kurang bacalah ayatul kursi, kurang-kuranglah tadah tangan sikit kepada Allah Ta'ala. Ada yang lebih menarik, ya, bila imam dah zikir dia pun tunggu jap, bila imam tadah tangan, zam, Ultraman dia cabut terus. Jadi kalau dia ada sebab sakit kencing manis ke, nak terencing ke apa ke, itu tak ada masalah. Tapi kalau semata-mata nak tunjuk protes doa, tak payahlah. Tak payah buat perangai macam tu. Kita ni semua ulama susun, semua ni semua ada sandaran dia. Ya, tentang berdoa selepas semayang, dalilnya ada dalam surah Alam Nashrah. Ada belaka. Kalau kita kaji, mengaji, doa ada, kita jumpa cari. Sebab itu pernah, ya, mula-mula Buya Hamka tidak apa, kalau subuh dia tidak kunut subuh. Tapi dia kata lepas saya belajar 1000 kitab, memang saya jumpa dalil kunut subuh tu memang ada. Nak cakap tu yang kita katakan, the more you learn, the less you argue. Sama kita, makin kita belajar, makin terbuka pintu hati kita untuk kebenaran dan beramal, untuk kita mendapatkan ketaatan, tahu mana perkara yang maksiat. Sebab ada di kalangan mereka yang ekstrim, dia kata baca Yasin tu malam Jumaat tu bid'ah. Pada dia bid'ah, dolalah semua. Dolalah finnar, masuk neraka. Macam mana tuan-tuan? Ataupun tahlil, ya, tahlil kan. Tahlil tu apa? La ilaha illallah. Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ni Nabi sebut bang. Siapa yang sebut la ilaha illallah, makna di akhir hayat dia masuk syurga. Tiba-tiba orang yang tahlil pada dia yang ekstrim lah. Sebab puak-puak ekstrim ni sebenarnya dah makin pupus dah tuan-tuan. Mereka dah tak ada isu dah. Kalau tuan-tuan perasan ni, alhamdulillah, puak-puak ni dah makin pupus. Macam haiwan yang pupus lah. Dia dah nak pupus dah. Sebab dah tak ada modal lah lagi sebenarnya. Dia dah tak ada modal. Bagaimana dia nak mengatakan tahlil tu bid'ah, sedangkan Nabi suruh kita banyakkan mengucapkan la ilaha illallah. Nabi suruh kita perbaharui iman kita dengan la ilaha illallah. Tu saya sebutkan, mudah-mudahan pupuslah puak ni. Zaman Imam Mahdi, Nabi Isa nanti memang tak ada puak-puak ni. Sementara nak tunggu ni tuan-tuan, kita kena jaga diri kita, betul-betul.
Bukan kita ni tuan-tuan yang yang dah ada usia ni, ya, 40-an ke atas, 30-an ke atas, kebanyakan daripada kita bahkan 60-an, 70-an tuan-tuan ni ada asas yang kuat. Tuan-tuan bayang macam mana golongan-golongan muda yang tak ada asas. Boleh ke mereka ikut kepada golongan-golongan ini? Memang dia ikut sebab senang ajaran dia. Tuan-tuan, dah lepas habis result SPM, budak-budak dah masuk U dan sebagainya. Kita tak nak yang pergi kepada pusat-pusat pengajian, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara mereka. Pelihara mereka. Jangan nanti balik kampung cuti SEM, bapak buat tahlil, bid'ah awak, dia kata. Tak ada pasal. Kita hantar dia mengaji, bagi duit pergi mengaji, balik dia bid'ahkan kita. Jangan buat pasal. Apa nama, kalau apa tu, kalau meninggal, apa nama, talqin, bid'ah, dia kata. Sudah, letak je kat dalam, tak payah talqin. Begitu. Jadi jangan macam tu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jadi satu demi satu dalil-dalil tentang zikir tu kita dah bagi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, surah mana, ayat mana, hadis mana. Saya rasa cukuplah tuan-tuan untuk kita tetapkan iman kita. Yang kita belajar ni, yang kita buat, yang kita amal, memang ada sandarannya. Ulama kita susun rapi, ya. Ada dia punya pendalilan dia. Bukan mereka pandai-pandai, tetapi mereka yang pandai tolong kita nak jadi pandai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita semua di dalam husnul khatimah bil khair wal afiyah, dalam keadaan kita senantiasa ingat kepada Allah. Ingat tuan-tuan, ya, mudah-mudahan kita dapat mengucap la ilaha illallah. Berkat kita pun banyak baca la ilaha illallah semasa hayat hidup kita di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala salah dan silap. Panjang umur bertemu lagi, ya. Tahun depan lah cerita panjang. Cerita panjang tak ada, tahun depan lah insya-Allah. Tahun depan kita jumpa. Tak tahu bila, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Jumpa lagi. Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi